Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang kes review berkenaan dengan pertikaian bidang kuasa di Mahkamah Syariah ataupun Mahkamah Sivil. Dalam kes Tioh Eng Huat lawan Kadi Pasir Mas 1950 MLJ 300. Dan dalam kes ni akan menceritakan tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah yang terbatas lah, tetapi dapat diselamatkan. Dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah ni, walaupun diberi nafas baharu melalui pindaan perkara 5 dan perkara 121 Undang-Undang Islam, hal ini terhad dalam hal-hal seperti nikah, cerai, bidang kuasa pembahagian harta pusaka, penjagaan anak dan sebagainya. Dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah juga melibatkan orang Islam sahaja, tidak melibatkan orang-orang yang bukan Islam. Dan dalam pertikaian melibatkan orang bukan Islam, terus dibawa ke Mahkamah Sivil. Dan hal ini jelas menunjukkan bahawa bidang kuasa Mahkamah Syariah ni masih mempunyai limitasi dalam kerangka perundangan di Malaysia. Kita terus kepada fakta kes, iaitu Tioh Eng Huat ni. Perayu ni dalam kes ni merupakan seorang penganut Buddha dan ada seorang anak yang bernama Susi Tioh, berumur 17 tahun 8 bulan pada waktu itu. Dan dia ni belum dewasa mengikut undang-undang sivil. Sebelum ni dia hilang, dan setelah dijumpai, Susi Tioh ni telah masuk Islam hasil bimbingan dengan responden pertama, iaitu Kadi Pasir Mas. Dan apabila mendapat tahu, dia terus membawa kes ni ke Mahkamah Tinggi Kota Baru dan memohon deklarasi ia sebagai bapa yang boleh menentukan agama anak tersebut. Dan apabila dia mohon dan apabila mahkamah membicarakan kes tu, Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan Tioh Eng Huat atas alasan tiada bidang kuasa. Mahkamah Tinggi Syariah lah. Dan kemudian Tioh Eng Huat ni terus merayu ke Mahkamah Agung. Dan kes ni merupakan kes rayuan di Mahkamah Agung. Dan Tioh Eng Huat ni mencabar pengislaman anaknya itu dan menuntut hak menentukan agama yang anak dia anuti tu. Dan apabila isu ini timbul, apabila Susi Tioh ni memeluk agama Islam tanpa kebenaran ibu bapa, menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Tioh Eng Huat ni berhak menentukan agama, pendidikan serta asuhan anak tersebut, kerana Susi Tioh ni masih lagi bawah 18 tahun dan belum layak untuk membuat keputusan sendiri. Oleh itu, Mahkamah Agung membenarkan rayuan tersebut. Dalam atas faktor dalam keadaan biasa, seorang ibu bapa boleh menentukan agama, pendidikan dan asuhan anak tersebut. Dan apabila anak tersebut belum dewasa, maka dia tak ada hak untuk menentukan agama dia sendiri selain tanpa izin ibu bapa dia. Oleh kerana pada masa itu undang-undang yang dikenakan adalah undang-undang sivil, hak amalan keagamaan anak yang belum dewasa tu hendaklah ditentukan bagi pihak ataupun penjaganya ataupun ibu bapanya sehingga ia menjadi dewasa. Untuk isu dalam kes ni, isu dia, Tioh Eng Huat ni mempertikaikan kesalahan pengislaman anak dia tu yang belum berusia 18 tahun pada ketika itu di Mahkamah Tinggi Kota Baru. Dan isu yang kedua, beliau iaitu Tioh Eng Huat ni mendakwa Padi Pasir Mas telah menjalankan tindakan pengislaman secara tidak sah ke atas anak dia, iaitu Susi Tioh. Dan kemudian kes ni dibawa kepada Mahkamah Sivil kerana ia dilihat berlaku dalam kerangka orang bukan Islam. Maknanya bukan dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kerana pengislaman Susi Tioh ni masih belum dapat ditentukan kesahihannya. Kes ni, undang-undang yang terpakai adalah berlandaskan pada perkara 3, 8, 11 dan 12 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yang menunjukkan
perkara 3 ni merujuk kepada Islam sebagai agama persekutuan, dan perkara 8 menunjuk kepada hak sama rata setiap warga negara di sisi undang-undang, yang bermaksud semua orang berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Dan perkara 11 perlembagaan persekutuan merujuk kepada kebebasan beragama, dan akhir sekali perkara 12 merujuk kepada hak-hak berkenaan dengan pendidikan. Okey, dalam Akta Penjagaan juga, Akta Penjagaan Anak 1961, kuasa diberikan ke atas ibu bapa untuk menentukan agama anutan anaknya sehingga anak tersebut berusia 18. So lepas 18 tahun baru boleh menentukan agama sendiri. Kerana seseorang anak tersebut tidak berhak menentukan agama sendiri berdasarkan pilihan dia sendiri. Okay, untuk penghakiman dalam kes ni, Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Agung yang arif, Tuan Hakim Abdul Hamid telah memutuskan bahawa perayu Tioh Eng Huat ni mempunyai hak untuk menentukan agama. So selesailah di situ. Akan tetapi dalam kes Susi Tioh ni berlaku keunikan apabila hakim ingin menetapkan keputusan kes ni, Susi Tioh ni mencapai umur 18 tahun, dan sepanjang tempoh perbicaraan tu, dah hujung-hujung tu Susi Tioh ni mencapai umur 18 tahun. Dan apabila hal ini berlaku, ia memberi kebebasan kepada Susi Tioh untuk menentukan sendiri agama anutannya itu yang sebelum ni, iaitu agama Islam. Dan kuasa yang berada di bawah kuasa yang berada di tangan Tioh Eng Huat ni dah tak valid, kerana beliau sudah berada pada usia majoriti yang boleh menentukan sendiri anutan agama. Dan hal ini telah menjadikan pengislaman Susi Tioh ni sah di sisi undang-undang. Apabila ditanya kepada Susi Tioh tersebut, dia menjawab dia ingin memeluk agama Islam pada ketika umur dia 18 tahun tu. Dan keputusan hakim menyatakan pengislaman Susi Tioh ni sah menurut undang-undang. Berdasarkan keputusan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Agung tadi, dapat ditafsirkan bahawa hak kebebasan beragama ni merupakan suatu isu sensitif yang sangat rumit serta memerlukan keputusan yang adil bagi semua pihak agar tak mengganggu ketenteraman awam dan mencetuskan konflik dalam masyarakat, serta tidak bercanggah dengan mana-mana bidang kuasa. Dan dalam pada keputusan hakim tersebut memperlihatkan bahawa kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu di negara ini. Dalam kes tadi tu, Susi Tioh, kalau Susi Tioh tu tidak mencapai umur 18 tahun lagi, pasti pengislaman dia tu terbatal. Jika hakim berpegang pada Akta Penjagaan Anak seperti apa yang saya nyatakan tadi dalam aplikasi undang-undang Akta Penjagaan Anak 1961, hal ini menunjukkan bahawa kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menjamin suatu kekebalan apabila kedudukan Islam itu sendiri dalam perlembagaan persekutuan. Dan penerimaan terhadap perlembagaan persekutuan dapat dicapai melalui perundingan dan kompromi yang dicapai oleh semua kaum di Malaysia. Dan kita seharusnya menghormati perjanjian yang berdasarkan persefahaman dan persahabatan di antara pelbagai kaum. Dan pada masa yang sama, kita juga mesti cuba untuk memikirkan dan melakukan perkara yang positif supaya menjadikan perlembagaan ni adil dan saksama, dan sudah dengan cara tertentu dapat mempertahankan prinsip-prinsip kerajaan Islam dengan memberi kira hak-hak kepentingan semua kaum di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.